Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa, o genki desu ka? Apa khabar semua? Okey, so alhamdulillah malam ni hari Isnin pukul 9 malam Sensei kembali live selepas hampir saya rasa lebih kurang sebulan kot Sensei tak live dekat Facebook Cakap Jepun. Okey, terlebih dahulu sebelum Sensei bermula kita start kita punya live pada malam ini, jangan lupa untuk komen kat bawah suara Sensei dengar ke tak. Takut dah lama tak live ni kita tak dengar pula suaranya. Okey, so yang bersama dengan Sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. So malam ni topik cukup menarik. Ini saya rasa kali kedua Sensei bawa topik ni. So mungkin insya-Allah lepas ni kita akan buat kita akan buat benda ni like sebulan sekali ke. Macam menarik sebenarnya sebab last time Sensei first time buat tajuk pada malam ni tu bedah lirik lagu Jepun ni, ramai dapat feedback yang nak minta bedah lirik lagu Jepun lain dan seterusnya. Okey. So Hashima selalu masuk kelas bedah surah-surah. Hari ni masuk kelas bedah lirik Jepun. Okey. Sekali-sekala lah kita, sebab ini page Cakap Jepun, so kita nak mengajar bahasa Jepun sambil kita bedah lagu Jepun. Okey, clear. Zarif dengar Sensei, Fika dengar Sensei, Afnan dengar. Okey, so Ahmad Mazdan ada cakap ada ramai juga yang komen kat bawah masih boleh bagi lagu ke, ada yang komen nama-nama lagu untuk Sensei bedah pada malam ni. Sebenarnya tak apa, korang keep komen kat bawah, insya-Allah mungkin kalau bukan malam ni kita akan buat lagi untuk minggu hadapan dan seterusnya. Okey, so yang bersama dengan Sensei pada malam ini, terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa okey, semua dengar jangan lupa untuk klik like and share video live pada malam ini, sebab Sensei nak share satu lagu Jepun kepada anda dan bagaimana kita nak belajar bahasa Jepun dengan lagu Jepun ini. Sebab Sensei pernah cakap sebelum ni, kalau anda nak belajar bahasa Jepun, banyak cara, banyak tip, banyak dah Sensei share dalam video dekat YouTube ke, dekat Facebook ke, dan dekat Instagram ke sebagainya, banyak juga Sensei share. So dan salah satu cara untuk kita belajar bahasa Jepun dengan dengar lagu Jepun. Sebab kita suka dengar lagu kan, kadang-kadang banyak lagu, siapa yang suka tengok anime, banyak lagu anime yang best-best, banyak lagu drama, dan juga kat sini ramai yang peminat J-pop ataupun peminat orang cakap grup-grup AKB48 kelas SMAP ke kan, banyak yang minat lagu-lagu Jepun. So malam ni Sensei akan cuba untuk bedah satu lagu Jepun. So Abdul Salam, lagu Kokoro Mirai pun menarik untuk dibedah. Lagu Kokoro Mirai ni bagi Sensei dah ketinggalan zaman juga, sebab dah lama sangat lagu ni sebenarnya. Dan Sensei rasa orang Malaysia mesti tahu lagu ni lah. Apa kata kita memperkenalkan lagu-lagu yang baru ataupun up to date sikit. Okey, yang bersama dengan Sensei pada malam ni, jangan lupa untuk klik like and share video live pada malam ini. Share dalam grup WhatsApp ke, dekat grup Facebook, boleh tak? Sensei minta korang share 5 grup, boleh tak? 5 grup, share dekat wall anda, dan share juga dekat 5 grup Facebook supaya lagi ramai orang dapat manfaat pada malam ini. Live ni free je, insya-Allah. Kalau ramai orang tengok malam ni, mungkin minggu depan Sensei akan buat. Kalau tak ramai, minggu depan Sensei tak buat lah pula. Dah sebulan Sensei tak live, tiba-tiba Sensei live balik. So insyaAllah setiap yang first time bersama dengan Sensei pada malam ini, insyaAllah kita akan setiap hari Isnin jam 9 malam dekat Facebook Cakap Jepun akan live dengan topik-topik yang menarik. Kalau jika anda ada topik-topik yang nak Sensei ceritakan mengenai Jepun ke, mengenai bahasa Jepun pun, boleh komen ataupun boleh message dekat Facebook Cakap Jepun, boleh DM Sensei untuk bagi contoh-contoh topik yang menarik nak Sensei buat. Okey, so malam ni Sensei akan pilih satu lagu yang kita akan bedah, dan insya-Allah Sensei harap perkongsian pada malam ini akan memberi manfaat, dan at the same time dia bagi tambah minat ke, tambah perkataan bahasa Jepun ke, tambah lagu Jepun yang baru ke, dan sebagainya. Okey, so ramai juga tengah-tengah Sensei live pun ramai juga yang komen dekat bawah lagu-lagu Jepun. Peace sign. Okey, ada cakap Star Maker. Okey, so cakap ramai yang Kedah clear. Zarif cakap Kedah clear. Konbawa
Tuan Nur Amalina, konbanwa. Okey, okey. So terima kasih banyak-banyak. Boleh tak malam ni bantu Sensei share dalam grup Facebook, 5 grup Facebook. Lepas tu share dekat grup WhatsApp dan tag kawan-kawan anda yang nak belajar bahasa Jepun, yang suka nak belajar, yang suka bahasa Jepun ataupun suka Jepun. Walaupun sekarang ada masalah COVID-19, tak boleh melancong ke Jepun, mungkin lagi setahun ke lagi beberapa tahun dah boleh pergi Jepun. Malam mungkin dengan live pada malam ini dapat manfaat perkataan-perkataan Jepun ataupun cara-cara untuk belajar bahasa Jepun. Okey, so topik malam ini iaitu bedah lirik lagu Jepun. Ini kali kedua Sensei bedah lirik lagu Jepun. Yang pertama Sensei rasa korang ingat tak apa first lagu Sensei bedah masa live yang sebelum ni? 2 bulan lepas kot Sensei rasa. Lagu Sensei rasa astagfirullah, Sensei dah lupa lagu tu. Sebab tadi ada orang komen kat Instagram sebenarnya nama lagu tu, dan Sensei cakap Sensei dah pernah buat untuk first live tentang tajuk lagu itu. So malam ni ada lagu kedua Sensei nak memperkenalkan kepada anda, dan harap sangat live pada malam ini membantu anda untuk belajar. Yes, first live Sensei buat tajuk lagu Kiseki Green yang membawa maksud Kiseki. Kiseki, apakah maksud Kiseki? Okey. Ada yang angry action, ada yang marah dengan Sensei ke malam ni? Okey, so 36 yang bersama Sensei, insyaAllah stay sampai habis live malam ini. Yang banyak share, Sensei nak ingat nak bagi hadiah lah. Sensei nak hadiah buku ni. Siapa yang banyak share malam ni, banyak komen, banyak Sensei akan bagi buku nota cakap Jepun ni free kepada anda, insyaAllah. Okey, Green Kiseki, yes, alhamdulillah. Okey, Doraemon no Uta. Walah, takkan lagu Doraemon kot malam-malam ni. Okey, so malam ni Sensei akan memperkenalkan satu lagu. Kalau korang perasan semasa sebelum Sensei buat live tadi, ada Sensei pasang satu melodi lagu. So itu sebenarnya adalah melodi lagu yang Sensei akan perkenalkan kepada anda pada malam ni. Okey, yang ada grup Facebook, grup kelas ke, grup Telegram ke, grup WhatsApp, boleh share. Ajak kawan-kawan anda, mungkin dia lupa malam ni kita ada live bersama dengan Sensei, sebab dah lama sangat Sensei tak buat live. So copy link ni, share dekat grup kelas anda, grup Telegram, grup WhatsApp ataupun grup Facebook. Share dekat kawan-kawan anda, mungkin dia terlupa malam ni Sensei ada live. So malam ni Sensei akan share satu lagu. Okey, sekejap Sensei share screen pada malam ni. Kalau tak nampak komen kalau tak nampak Sensei tak sure nampak ke tak. Okey, so tajuk malam ni adalah bedah lirik lagu Jepun. Yes, bedah lirik lagu Jepun. Okey, so insyaAllah setiap hari Isnin jam 9 malam kita akan kupas satu-satu lagu Jepun lah. Mungkin bedah lirik ni kita buat sebulan sekali ke lepas ni kan. Yang lagi 3 minggu kita buat topik-topik lain lah. Okey, so nampak tak Sensei punya screen? Kalau tak nampak, cakap tak nampak. Kalau nampak, cakap nampak. Okey, sekejap Sensei rasa ada yang tak nampak. Sensei tutup dulu screen ini supaya orang Sensei tahu korang nampak ke tak. Rasanya sepatutnya dia akan nampak sebab dia share screen ni. Nampak ke tak? Okey, tak nampak dia macam Sensei macam gelap je. Oh, dia memang gelap Contoh mata kudasai ni, dia macam tak nampak. Stop sharing. I zip. Okey, kejap. Stop sharing. Sensei share lagi sekali. Takut tak nampak. Jangan Sensei share lagi sekali. Kejap. Dia slide ni tak nampak. Okey. Okey, sekarang nampak tak sekarang? Kejap Sensei tengok dekat skrin nampak. Okey, skrin hitam je Sensei. Tak nampak Sensei, skrin gelap. Biasalah dia cubaan sikit. Malam-malam kita dah lama tak buat live, tiba-tiba buat live jadi skrin tak nampak. Ada orang cakap skrin tak nampak Sensei. So maksudnya memang skrin tak nampak lah pada malam ini. Cuba bagi Sensei sekejap masa untuk Sensei set up benda ni Okey, so malam ni Sensei akan share kepada anda tentang live bedah lirik bahasa Jepun. So
bagi kejap masa kepada Sensei untuk share slide ni kepada anda. Sekejap ya, Sensei cuba edit. Takut tak keluar. Okay, kita nak benda ni adalah okay. Kejap biasalah dah lama tak live, tiba-tiba dia tak keluar pula. Window capture. Yes, I think this one should be no problem. Okay, sementara korang tengah tunggu Sensei tengah setup ni kejap ni, korang boleh like and share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat live bersama dengan Sensei pada malam ini. Okay, Sensei insyaAllah ini akan nampak. Okay, sekarang nampak tak? Dia besar sikit. Sekejap. Okay, dia tak nampak. Sensei kecilkan sikit. Cerita mati aku dah sign boleh pula tak nak nampak malam ni. Biasalah, dugaan. Kejap bagi Sensei sekejap masa untuk Sensei settlekan slide ini, sebab slide ni tak nampak katanya. Subhanallah. Okey, bagi Sensei masa sekejap untuk Sensei setup. Subhanallah, astaghfirullahalazim. Istighfar sikit. Biasalah. Okey, Sensei kena setting sikit. Okey, alhamdulillah. Okey, dah okey. Just give a reason. Okey. Sama-sama tu korang komen lah kat bawah apa lagu-lagu yang Sensei boleh share kepada anda. Ada Sensei saya nak lagu ni lah Sensei share malam ni, supaya kejap dia tengok tak boleh slide. Okey, Sensei rasa korang nampak kot slide ni sekarang ni. Korang nampak tapi muka Sensei tak nampak pula. Subhanallah. Tak apalah, muka Sensei tak perlu nampak lah. Perlu ke nampak muka Sensei ya? Sensei buat zoom live. Muka Sensei kecil sikit. Kalau muka Sensei kecil nampak pula. InsyaAllah nampak. Jap. Itulah tadi Sensei dah setting tadi sebenarnya, tapi dia ada masalah pula. Okey. So Sensei rasa korang dah nampak Sensei kat sini. Okay, I think this one should be no problem lah. This one okay lah kot. Okay, so alhamdulillah korang dah nampak slide ni Sensei. Sensei rasa korang dah nampak slide ni. Kita teruskan saja live pada malam ni. Okay, so lagu pada malam ni yang Sensei nak kenalkan kepada anda pada malam ni, nama dia adalah Kokoro no Naka. Yes, tajuk dia adalah Kokoro no Naka. Okay, so sebenarnya lagu ni daripada Red Wimps ataupun Rado Wimpusu. Okay. So lagu ni Sensei tak tahu ramai orang tahu ke tak, ataupun ramai yang first time dengar lagu ni. Okey, ramai ada tak yang tahu lagu ni? Ada tak yang tahu lagu ni atau first time dengar lagu ni sebenarnya? Kalau yang tahu boleh tak komen Sensei, saya pernah tahu, saya pernah dengar lagu ni, ataupun yang first time. Kalau first time, Sensei ni first time Sensei dengar lagu ni. Biasalah dekat poster tu ada banyak, ada One Ok Roku, The Beginning ada kan. Tapi lagu pada malam ni Sensei nak cerita adalah Red Wimps atau Rado Wimpusu. Susah nak sebut nama dalam bahasa Jepun ni. Saya rasa ramai yang peminat Red Wimps ni, sebab dia popular dengan anime, banyak anime macam Kimi no Nawa. Kat situ dah ramai yang tulis tu Sparkles, ada lagu-lagu lain dan sebagainya, tak tahu. Yes, lagu Kimi no Nawa ni first time.
So sebenarnya kalau korang boleh Google lepas ni, grup ni sangat-sangat banyak lagu dia popular, lagu anime lah. Banyak lagu anime yang dia sangat popular. So korang boleh dengar lagu dia sangat best lah. Memang orang cakap layan lah, okey. Okey, mungkin ada first time yang tahu. Okey, sebelum sesi start malam ni, apa kata kita dengar sikit lagu dia? Boleh tak kita dengar sikit lagu dia? Macam mana bunyi lagu dia ni? Sensei cuba share dia punya music. Sensei share sound daripada komputer. Sensei insya-Allah kalau share sound ni dia takkan hilang kot. Kejap Sensei pasang lagu ni. Korang dengar Dengar tak? Dengar ke suara yang tak dengar? Takut dengar muka Sensei tak dengar tak? Okey, so ini adalah lagu yang Sensei akan ceritakan kepada anda. Dia banyak ada beberapa sebab kenapa Sensei ambil lagu ni. Yang pertama, grup ni sangat popular. Dan banyak lagu-lagu yang popular. Dan lagu ni bagi Sensei dia agak senang untuk anda faham dan dia punya tempo slow. Untuk siapa yang baru nak belajar, nak faham ayat, nak faham perkataan dia, sangat sesuai. Dan tajuk dia Kokoro no Naka. Korang tahu tajuk dia Kokoro no Naka. Kokoro no Naka ni membawa maksud, Kokoro maksud dia hati, no Naka ni maksud dalam, dalam hati. So cerita dia mengenai cerita dalam hati lah sebenarnya. Ceritanya adalah cerita mengenai dalam hati. So lagu ni sangat, saya rasa sangat best untuk kita ceritakan pada malam ini. Dan lirik dia sangat-sangat senang untuk anda faham. Okey, so kita terus kepada slide ataupun tajuk pada malam ini. Okey, dia punya tajuk dia. Okey, ini lirik yang pertama. Dia punya lirik dia adalah Boku niwa modoritai ashita ga aru kara. Sensei dah tulis maksud dia kat bawah sebenarnya. So aslinya dah ada yang tahu maksud dia apa dan sebagainya lah. Okey, Sensei dah tulis maksud dia Boku niwa modoritai ashita ga aru kara. Okey, so kat bahagian bawah tu note pun Sensei tulis perkataan-perkataan yang ada. Contohnya perkataan boku. Kalau korang tahu boku ni, kalau first yang words kat sini, boku ni yang membawa maksud saya lah. Boku ni yang membawa maksud I, ataupun me pun dengan B, saya lah kat sini. Okey, dan ashita ni Sensei tulis note kat bawah ni perkataan yang simple. Ashita ni yang membawa maksud esok ataupun tomorrow. Okey. Okey, kita pergi satu-satu. Kalau ni dengan wa ni adalah partikel lah. Okey, boku niwa ni kepada diri saya. Ni partikel topik yang dia nak ceritakan adalah mengenai saya ni lah. Okey, modoritai ni maksudnya nak balik. Kalau kat sini kita tengok want to go back lah, masih nak balik. Modoritai. Dia asal perkataan dia daripada modorimas. Kalau siapa yang ada pen tu boleh catat kat bawah ni, boleh komen kat bawah perkataan kita belajar. Banyak words yang anda akan belajar malam ni. Okey. Perkataan asal dia adalah modoru. Basic dia punya jisho form ataupun dictionary form adalah modoru. Sensei boleh tulis kat sini supaya korang senang nak faham. Dia punya Sensei tukar dia punya color dan Sensei tukar dia punya ni supaya anda semua faham kat mana Sensei tengah cerita. Okey, so sebenarnya dia punya perkataan yang korang boleh belajar adalah perkataan dia asalnya modoru. Okey, modoru ni maksudnya back, kembali. Back, okey. Modorimas, dia punya words adalah modoru. Modoru ni adalah bentuk jisho form ataupun dictionary form. So kalau mas form dia akan jadi modorimas. Okey. Modorimas ni dalam bentuk mas form. Apa beza modoru modorimas? Modorimas is jisho form ataupun casual form yang kita guna untuk bercakap dengan kawan kita dan sebagainya. Tapi modorimas ni untuk dalam formal form ataupun polite form untuk kita bercakap dengan orang lain. Okey. So perkataan baru korang belajar ni modorimas. Okey, macam mana kita nak tukar kepada kalau ada tai di belakang ni, ni bukan Thailand lah. Kalau ada perkataan tai ni kat belakang ni, maksud dia nak, want to, hendak,
Bahasa Melayu dia hendak ataupun nak, want to. So kalau anda ada apa-apa verb, ni adalah verb tau sebenarnya. Kalau kita kata dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai kata kerja. Model rimas adalah kata kerja. Kalau kita nak tukar kepada verb, kalau kepada kita nak tukar kepada Thai form, cara dia sangat senang. Akan ada perkataan modorimas ni. Okey, anda just buang saja perkataan mas ni, buang je perkataan mas ni, anda plus Thai. Cara dia buang mas tambah Thai. Buang mas tambah Thai, dia akan menjadi nak balik, nak, want to go back. So kalau kita cakap antara verb-verb lain yang korang tahu, contoh macam apa verb yang korang tahu, kata kerja yang anda tahu, macam contoh macam makan kan, orang Malaysia kan suka makan kan. Kalau makan dia akan jadi tabemas, ataupun dia punya jisha form, ataupun dia punya panggil basic form dia adalah taberu. So dia akan jadi tabemas. Kalau nak buat jadi Thai form, dia akan jadi tabe Thai. Kita buang je verb, kita buang je mas ni, lepas tu kita tambah Thai form. Boleh tak komen dekat bawah apakah perkataan-perkataan ataupun verb kata kerja yang korang tahu. So korang boleh komen dekat bawah, dan Sensei boleh korang cuba tukar menjadi Thai form. Tukar jadi Thai form, senang sikit nak belajar malam ni. Kalau tak tahu macam mana nak belajar kan. So Sensei rasa Sensei nak terangkan sambil bagi contoh ayat. Okey, ada yang komen kat bawah tanya soalan Sensei, apa beza boku dengan ore? Dekat sini senang je macam ni. Boku tu maksud dia saya, ore tu maksudnya aku. Aku, faham tak aku? Dia bunyi dia kasar lah bunyinya kan, boku dengan ore. Dan satu lagi, boku ni biasanya lelaki pakai, ore ni pun biasanya lelaki pakai. Kadang-kadang ada je perempuan yang pakai boku dengan ore, mungkin dia masa tu keadaan marah, dia maksud dia keadaan marah, ataupun dia ni tomboy sikit ke, ataupun dia bersama kawan-kawan ni memang selalu guna perkataan boku dengan ore. Okey, biasanya boku ni adalah untuk lelaki, ore pun untuk lelaki. Kalau kita nak tanya apa beza dia, boku ni maksudnya saya, tapi ore ni membawa maksud aku. Kan bunyi dia lain, saya dengan aku kan. Okey, kikimas, yes Amirul. Kalau kikimas kita buang mas, dia akan jadi tambah tai. So kikimas maksudnya dengar. Kalau kikitai maknanya nak dengar, want to listen. So korang boleh belajar macam nomimas akan jadi nomimas, dia akan jadi nomitai. Betul. Okey. Omoimas jika omoitai. Ada yang benda nak ingat, omoitai selalu tak guna. Dia omodashimas. Ingat. Adakah kita nak omoimas, nak cakap omoimas ni maksudnya saya rasa, saya nak rasa tu macam pelik apa yang sikit. Okey. So ini dan dia cakap kat sini ashtaga arukara. Ashta ni kalau orang tahu kat sini maksud dia, ashta ni maksud tomorrow, esok ga arukara. Okey, apa yang saya nak tekankan kat sini adalah tak apa ke saya buat note-note macam ni saya harap korang faham lah. Ini satu yang kita belajar pada malam ini, modorimas jadi modoritai. Saya menaikkan benda kat atas, saya tambah baru kat bawah ni, note ni kat bawah ni, supaya korang boleh tahu. Sekejap Tadi Sensei ingat nak pakai pen apa semua, tapi sebab dia tak terkeluar kat sini, Sensei terpaksa pakai slide macam ni, macam kuno sikit lah. Okey, kara kat sini, kara kat sini dia membawa maksud sebenarnya, kalau anda tahu kat sini kara ni membawa maksud because, ataupun bahasa Melayu dia sebab. So boku ni wa modoritai, saya nak balik, saya nak balik sebab esok ada. Mana kalau kita English dia macam ni, there is a tomorrow that I want to go back, sebab ada esok saya nak balik. Basically dia bukan nak refer kepada tomorrow kat sana, dia nak cakap akan ada hari mendatang. Kalau bahasa Melayu dia hari mendatang. Okay, so hanashiru, hanashitai, hanashiru tak ada, hanasu ada. Hashiru, okey hashiru. Hashiru ni maksudnya berlari. Hashitai, okey. Kara ni dekat sini, kara ni adalah membawa maksud because. Okey. Okey, dekat sini kara ni maksudnya because. Okey, ada orang tanya pula apa beza dakara dengan kara? Abu Salan. Okey. Dakara dia asalnya kara ni dekat depan dia, tengok depan dia, dia kena kalau kat sini korang nampak dia aru kara. Sebab ini dalam bentuk jisha form.
ataupun kita panggil dalam bentuk dictionary form, dia mungkin ta form pun boleh. Siapa yang tak faham apa yang saya cakap ni, dengarkan saja, sebab kadang-kadang bila kita masuk part grammar ni dia akan jadi susah sikit. Apa? Dakara tu kalau kat depan dia mungkin dia pada perkataan deskara, mungkin depan itu adalah untuk na adjektif. Kalau na adjektif kita macam nak kire kara, kita nak cakap kire dakara. Itu kire dakara. Okey, itu beza dia lah. Okey, kara pun boleh membawa maksud dari, from, tapi kat sini maksudnya because. Okey, maksud dia adalah because. So lirik ni korang tak rasa ke dia agak mendalam? Boku ni wa modoritai ashitaga aru kara. Okey, kita pergi ke yang seterusnya. Lirik yang seterusnya. Okey, dia ulang benda sama. Boku ni wa, dia ulang benda sama. So korang tak rasa ke akan belajar benda sama, dengar benda sama, dia kan okey, ingat. Boku ni wa mata aitai anataga iru kara. Okey, dekat sini mata ni maksud dia again, anata ni maksud dia you lah. Okey, kat sini kalau tahu anata, tadi kita dah belajar again, dan juga dekat sini anata maksud dia you. Okey, lepas tadi yang kita belajar kan modorimas, modoru jadi modoritai. Kat sini ada satu perkataan baru, aitai. Aitai ni asalnya perkataan daripada au. Dia punya jisho form dia adalah au. Cerita mata ke dasar. Okey. Au. Okey, au. Okey, au ni, dan dia punya mas form dia adalah aimas. Aimas ni maksudnya nak, maksudnya jumpa, meet. Okey, so kalau dia tukar kepada Thai form ataupun nak, so dia buang je mas tu, kalau tambah I, buang mas tambah Thai, so jadi aitai. Okey. So dekat sini kalau boleh tengok apa beza. Soalan semua advance malam ni tentang sesi bedah lirik. So korang pun bedah lirik. Okey, apa beza modoru dengan kairu? Modoru adalah kanji dia, beza lah. Itu pertama, mujahid. Saya buat lawak hamba Okey, modoru ni maksudnya back, kairu ni maksudnya pulang, return. Itu beza dia. Back ni kita pergi kita dekat A tempat, dekat A, lepas tu kita pergi satu tempat yang kita akan patah balik tempat tu. Itu dia punya maksud. Kalau kairu ni maksudnya pulang, macam kita pulang ke rumah, pulang ke Malaysia, return to Malaysia dan sebagainya lah. Okey, kairu ni biasanya macam rumah satu tempat lah. Okey, dan kat sini boku ni wa mata aitai. So saya nak jumpa lagi, I want to meet again. Dari situ again kat situ, anataga irukara, sebab anda ada, sebab you are there is you who I want to meet, sebab ada anda saya nak jumpa, saya nak jumpa lagi. Itu maksud dia. Okey, so dapat belajar satu tak? Hari ni kita dah belajar satu grammar sebenarnya, Thai form, dan ada beberapa perkataan-perkataan baru yang anda belajar. Okey, so yang tengah tengok live bersama Sensei, kalau rasa benda ni menarik, benda ni memberi informasi kepada anda, jangan lupa untuk klik like dan share video ini supaya lagi ramai orang dapat manfaat. Macam Sensei cakap awal tadi, boleh tak share dalam 5 grup Facebook, dekat grup Telegram, grup kelas ke, grup WhatsApp ke, tag kawan-kawan anda. Siapa paling banyak share, siapa banyak engage bersama Sensei, komen bersama Sensei pada malam ni, insya-Allah Sensei akan bagi free gift, dapat hadiah buku daripada Sensei pada malam ni. Okey, so itu yang pertama. Yang ketiga, lirik yang baris yang ketiga, nampak dia boku niwa, dah 3 kali dia ulang boku niwa ietenai arigato bakari dek. Okey, dekat sini arigato korang tahu maksud dia arigato ni maksud thank you, bakari ni maksudnya only ataupun nothing but. Nothing but maknanya satu-satunya, only, sebab benda tu je. So kalau kat sini dia cakap there is so many thank you that I haven't been able to say yet. Okey, dekat sini kalau korang perasan ada satu ie tenai, ataupun kanji kat atas, nampak tak? Ie tenai. Ie tenai. Okey. Dia sebenarnya asalnya perkataan dia ni dia masuk. Dia perkataan dia adalah you ni membawa maksud sebut. Sebut dah. Dia punya perkataan mas form dia adalah imas. Perkataan mas form dia adalah imas. Jisho form dia adalah iu. Jisho form dia adalah iu yang membawa maksud say, sebut.
Silah. Okey. Tapi dekat sini dia guna ietenai. Ietenai. Okey, sebenarnya dia tukar benda ni menjadi iemas. Okey, ini beza tau. Iemas kat sini membawa maksud kebolehan untuk bercakap, untuk bukan bercakap, kebolehan untuk say, sebut. So be able, that's why dia kata be able, have been, be able. Okey, iemas. Tapi kat sini dia pakai Ie ni ie depan tu adalah kebolehan untuk say, sebut, say. Ie tenai ni maksud tak boleh sebut. Te inai dia asalnya bukan jadi, dia asalnya adalah jadi daripada ditukar kepada te form. Siapa yang belajar te form dia kata te ie te inai. Dia sebenarnya macam ni, tapi bila cakap I ni dia omitkan, dia buang. I ni dia buang, so jadi ie tenai. Ie tenai. Ie tenai maknanya have not been able to say, maknanya kebolehan saya tak boleh nak cakap kepada anda sebelum, kepada dia sebelum ni. Buku dia ietenai arigato. So itu maksud dia. Okay, so Mujahid ni memang banyak kanji yang nak belajar malam ni. Apa beza kanji ni? Rasanya kalau anda google kanji-kanji tu dah tahu apa maksud dia sebenarnya. Okay. Okay, so yabai. Ada yang cakap yabai. Kenapa yabai? Okay, kalau anda ada apa-apa soalan yang bagi Sensei untuk tanya perbezaan tentang kanji-kanji ni, Sensei boleh je jawab. Okay. Tapi kalau untuk sebab malam ni Sensei fokus more kepada untuk perkataan, untuk anda belajar perkataan dan juga beberapa tata bahasa ataupun grammar. Bagaimana kita bagaimana lirik lagu ni tertukar jadi macam ni. So and then dekat sini perkataan disebut arigato bakaride. Maknanya hanya arigato, maknanya banyak benda ni, there are so many thank you about to say, but that I happen to say. Maksudnya banyak perkara yang dia nak cakap, banyak event ataupun perkara yang berlaku sebelum ni dia tak sempat untuk cakap arigato kepada orang tu lah. Okay, so itu yang dah 3 rangkap korang perasan. Jadi sebut bokuniwa. Okay, sebab tu saya cakap saya tak nak fokus kanji, sebab banyak orang tak reti baca kanji lagi. Mungkin ada yang tak boleh baca hiragana, katakana. So mungkin kita fokus kepada perkataan-perkataan. Okay. Okay, next kita terus ke yang dialog lirik lagu yang seterusnya. Lagu dia adalah disebut mata aita sono toki wa kakugo shite ite yo asa made. Okay, dekat sini mata tadi kita dah tahu maksud mata ni. Mata kat sini bukan mata tau. Mata kat sini maksudnya again. Okay, aita ni kita skip dulu. Sono ni dia perkataan sono ni asal daripada kono sono ano. Kono sono ano yang dia asal dia lah kono sono ano ni. Saya tulis kat sini supaya yang baru masuk ke yang first time nak belajar. Okay, dia macam ni. Dia ada kono Z. Dia ada kono sono dan juga ano. Okay, kono ni maksudnya this, ini. Sono ni maksudnya that, itu. Ano ni membawa maksud that over there, yang kat sana, yang jauh tu. Okay, so cara guna untuk benda ni, lepas kita letak benda ni, lepas kita letak kono sono ano, lepas tu kena ada kata nama ataupun kita panggil sebagai noun. Noun. So malam ni kalau anda tak ada apa, kalau anda tak ada buku, tak ada pen, sangat membazir sebab banyak benda yang saya share pada malam ni. Banyak perkataan baru, banyak grammar baru yang saya share. Afnan, saya tak faham apa saya cakap skip live tadi. Kalau siapa yang terlepas live ni ataupun baru masuk, korang boleh tengok balik rakaman live ini sebab banyak benda yang saya ajar malam ni. Okay, so dekat sini cakap toki. Toki ni maksudnya waktu ataupun time. Okay, kakugo ni maknanya preparation ataupun make up one's mind. Maknanya dah bersedia. Orang panggil kalau dalam bahasa Jepun mungkin kataan jumbi, preparation ke sebagainya. Okay, asa ini membawa maksud pagi, morning. Dan madek ni maksudnya until lah. Macam tadi kita belajar kara, madek. Kara from, madek is until.
So kat sini kalau kita boleh translate dia, so next time we meet I will prepare until morning. Maknanya dia akan prepare buat preparation until morning lah. Okay, so ada juga perkataan-perkataan yang anda tak faham di sini. Okay, yang part ni korang perasan ada aita ni. Aita ni dia perkataan daripada aimas. Aimas yang tadi jumpa, aimas. Aita ni kebolehan untuk berjumpa lah. Okay, so next, seterusnya. Okay, untuk perkataan untuk lirik yang seterusnya ialah nan demonai hibiga nan no kinaku sugire. Nan demonai hibiga nan no kinaku sugire. Okey, dekat sini nan demo, nan ni korang tahu kita belajar sebenarnya nan ni maksud dia apa ataupun what, ataupun nani maksud dia sama juga. Nan dengan nani maksud dia sama. Nan demonai, tapi kalau ada satu perkataan nan demonai, dia akan jadi nothing, apa-apa pun lah. Tiada ada apa-apa pun. Nan demo ni tidak nan demo maksud dia apa-apa. Nan ni tidak apa-apa pun, nothing lah. Hibi ni dia adalah kata jamak untuk he. He ni maksud dia hari. He ni maksud dia hari. He ni maksud dia hari. Tapi kalau jadi hibi maksudnya days, hari-hari. Okay, nan noki naku sugiru ni maknanya ordinary days, maknanya hari yang tidak ada apa-apa, like this. Dan dia dia akan just pass by day. Maknanya hari yang lama-lama tu just pass day by day. Okay, dekat sini ada apa-apa soalan tak? Semua senyap je. Faham ke tak faham malam ni? Nanti Sensei akan pasang lagu dia ni supaya korang dengar lagu ni, dan sambil-sambil tu Sensei akan pasang lirik juga supaya korang tahu apa yang Sensei cakap pada malam ini. Boleh dengar lagu dia sambil tengok lirik dan faham apa Sensei ajar pada malam ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan, komen kat bawah, Sensei akan cuba jawab soalan anda. Dan ini lirik lagu untuk Kokoro no Naka daripada Red Dreams. Okey, seterusnya dia lirik lagu ni sangat pendek. Lagu ni lebih kurang seminit lebih je saya rasa. So sangat senang untuk anda belajar. Okey, lagu seterusnya dia cakap nante koto nai boku ga akuseku to ikiteku. Ikiteku. Okey, dekat sini okey. Nante koto. Ada soalan tanya. Okey, naku sugiru. Okey, naku sugiru. Sekejap kita back. Okey, naku ni maksudnya hilang. Naku sugiru yang hilang lah. Sugiru ni hilang yang banyak-banyak. That's why dia pass day by day lah. Hilang yang banyak-banyak. Okey. Yes, kalau Sensei terang tu agak rumit dekat situ. Teruskan seterusnya, dulu kejap. Okey, nante ini kalau korang tengok anime, banyak perkataan yang dia sebut nante kan. Okey, koto dekat sini, koto ni maksudnya perkara, things. Okey, nante koto nai. Okey, biasanya nante ni digunakan untuk cakap benda yang akan membawa maksud negatif. Ada ayat tu akan statement tu negatif, kita biasa letak kat depan tu untuk dia kalau nak direct translation agak susah kat sini. Nanti kotonai maknanya perkara yang tak ada apa-apa. Boku ga aku seku to ikiteru. Aku seku kat sini maksudnya worry about ataupun busy about lah kat sini. Ikiteru, ikiteku ni asalnya saya tulis kat sini supaya korang faham. Part belakang ni ada kanji ni, ada nampak ni kanji yang ikiru ni asalnya daripada ikimas. Ikiru. Okey, dia asalnya daripada ikiru. Ikiru ni maksudnya hidup. Dia akan jadi perkataan dia adalah hidup. Ikimas untuk hidup, kebolehan untuk hidup, bukan kebolehan untuk hidup. Kalau ikiteru tu dia asal daripada ikite form iku, tapi kat sini dia omitkan I ni jadi ikiteku. Dia so jadi ikiteku, maksudnya untuk live lah, hidup. Okey, nai ni maksudnya nai ni maksud dia tak, nai maksudnya no lah, tak ada.
Okey, nanti tu tak ada maksud sebenarnya. Nanti tu memberi statement yang negatif sebab kat sini ada kotonai. Dia nak cakap dia negative form lah. Sebab tu dia akan guna nanti kotonai. Benda yang tak ada tu apa-apa. Okey, just a minute. Okey, next seterusnya. Okey, yang part ni lirik lagu yang seterusnya yang part ni saya rasa banyak perkataan korang dah tahu. Macam ano, macam kita belajar tadi, kono, sono, ano. Ano ni maksud that over there lah. Ano hibi ni, hibi pun kita dah belajar tadi. Hibi ni maksud days ataupun hari-hari. Mana yang hari yang jauh tu hibiga kurumade sehingga Allah, sehingga hari datangnya hari. Kuru ni perkataan daripada from come datang. Kuru ni asal dia daripada kimas. Saya tulis kat sini. Kuru ni maksud dia kuru membawa maksud. Okey, kuru ni membawa maksud come. Okey, kuru ni membawa maksud come. So datang. Dia kalau mass form dia akan jadi kimas. Ini dia dalam grup yang ketiga. Sebab tu dia kimas. Dia akan jadi kumas. Jadi kimas. So kuruma dewa sono toki ga kuruma dewa. Okey, toki tadi pun anda dah belajar. Toki kat sini pun membawa maksud time, masa. Sono tadi kono, sono. Sono ni that time kuruma dewa. Maknanya sehingga hari until those day and until the time comes. So itulah maksud dia. Okey. Next seterusnya. Saya rasa macam dah nak habis dia punya lirik. Okey. Okay, next. Ini lirik dia Tanoshimi. Okay, korang mesti tahu perkataan Tanoshi. Tanoshi maksudnya apa? Tahu tak perkataan Tanoshi maksud apa? Okay, Tanoshi ni maksudnya best. Maksudnya happy, seronok. Tanoshi lah. Tanoshimi ni macam maksud dia adalah looking forward. Looking forward. Macam ternanti-nanti. Tertunggu-tunggu. Okay. And then lepas tu dia ada nambyako. Nambyako. Nan ni maksud dia apa? Byako ni dia perkataan 100. Kanji dia kanji 100. Nambyako ni maksudnya banyak sangat. Ko ni untuk bilangan, jodoh bilangan ko, biji. So beratus-ratus biji. Kaki tamete. Okey. Perkataan saya dah tulis kat sini. Nambyako ni maksud large amount of item. Maksud benda tu banyak sangat kita pakai nambyako. Okey. Kaki tamete ni, okey, saya tulis kat sini. Kaki tamete ni dia sebenarnya perkataan dia asal daripada kaku ataupun kaku ni adalah perkataan maksud dia write, tulis. Kaku ni membawa maksud write ataupun tulis. Tadi ada dah tulis tadi macam di kaku akan jadi kakimas. Dia akan jadi mas form dia kakimas. Ini untuk verb verb kakimas. Okey. So kaki tamete ni dia gabungkan kakimas ni. Tamete ni maksudnya collect. Maksud kumpul. Maknanya tulis kumpul. Dia tulis dan kumpul. Kaki tamete okuto shio. Oku ni asal dia perkataan okimas, preparation to prepare. To shio ni dia nak buat. So dekat situ I will. That's it, I will keep writing hundreds of things that I'm looking forward to. Mana Tanoshimyo nambia koto kakita mete okuto shio. Okay. Yes, looking forward. Dekat sini. Yes. Okay. So yang tengah tengok live bersama Sensei, jangan lupa untuk klik like and share video ini supaya ramai orang dapat manfaat. Malam ni Sensei cerita, Sensei bedah lirik daripada Radwimps yang Radwimps. Sensei sebenarnya tak tahu macam nak sebut dia ni. Kalau dalam bahasa Jepun dia sebut Radwimps. Radwimps. Okey, Kokoro no Naka. Okey, Radwimps. Sensei rasa insya-Allah betul kot Sensei sebut nama grup ni. Okey. Kalau salah betulkan Sensei. Okey. So next seterusnya, kalau korang tengok kat sini lirik yang seterusnya dekat sini. Sore o pampan ni sumete daki shimete yo. Okey. Sore ni macam dia asal ni sore ni macam tadi kono sono ano juga. Cuma sore ni dia macam kore. Dia ada kore. Kore. Sumasen. Salah tulis pula. Kore. Okey, lepas tu dia ada sore. Lepas tu dia ada kore, sore, are. Yes, kore,
sore are. Yes, correct. Sore are maksud this, that, of this, that over there. Ini, itu kat sana tu. Itu maksud dia. Okay. So sore o pampan ni smete daki shimete yo. Okey, pampang ini sebenarnya macam kita lempang orang aja. Kat sini tulis slap. Sebab dia korang pernah tak tengok live sisi sebelum sisi ajar perkataan peko-peko, fua-fua. So ini salah satu antara yang perkataan yang ganda dalam bahasa Jepun, dia sebut pang-pang. Pang-pang ni masih lempang kat sini, tampar. Tetapi dekat sini tak maksud dia lempang tau, tak maksud slap. Kat sini pang-pang ni maksudnya dia sebab semete kat sini, semete ni maksudnya kumpul. Daki shimete kumpul, lepas tu peluk. Daki shimete yo peluk kat sini. Daki mas ni maksud dia peluk. Tapi kat sini maksudnya let's pack them all tight and hold tight. Maksudnya kumpul, pampang kumpul dengan banyak, kumpul semete, pampang semete, daki shimete, and then pegang dengan eratnya. Sebab tu dia cakap daki shimete peluk, hold tight, maknanya hug tight lah kat sini. Okay. So ini saya dah second last untuk lyrics pada malam ni. Kalau korang tengok seterusnya, lirik yang seterusnya, yes, this is paling best saya rasa. Sebab lirik dia last kali happy ending lah. Iza iko sa happy ando yo soko de matte iro. Okay. Iko ni maksudnya let's go lah, jom. Macam sa happy endo. Happy endo ni maksudnya happy end. Happy end. Yo ni biasa kat belakang dia kita cakap ne yo. Ada kan? Ka kan? Soko dek, dekat sini tulis soko dek. Macam kita tadi kita belajar, kalau korang perasan kita belajar tadi korek, sore, are, kono, sono, ano, betul tak? Kita belajar tadi korek. Yang lepas tu tadi yang sebelum ni kita ada belajar dia tulis kono kan? Kono, sono, ano. Lepas tu kita ada korek, sore, are. Seperti korek, sore, are. Dekat sini ada soko. Okey, soko ni sebenarnya asal dia perkataan daripada perkataan. Dia group dia macam ni. Koko. Dia ada koko, soko, asoko. Benda ni hanya digunakan untuk place. Yang membawa maksud itu, tapi hanya untuk place saja. Anda ingat benda ni hanya untuk place saja. So tempat. So soko ni maksudnya that dekat sana, that kat sana, tempat yang kat sana tu tunggu dekat sana. That mate iro. Mate iro ni dia bagi arahan untuk tunggu kat sana. Mate imas. Mate iro ni kata ni asalnya daripada matsu. Saya tulis kat sini. So banyak juga verb yang korang belajar sebenarnya ni, dia asalnya adalah matsu. Matsu ni masih tunggu. So mas form dia kali machimas. Kalau korang nak tukar pada Thai form tadi, dia akan machitai. Saya nak tunggu kan, I want to wait, machitai. Tapi kat sini dia tukar kepada te form mate. Te form mate iro, tunggu dekat sana. So kalau korang sound effect dijadikan ayat, betul tak? Yes, sound effect yang dijadikan ayat dekat sini. Okay. So sebenarnya lirik ni sangat mendalam. So siapa ada di sini kokoro no naka ni dalam hati. Kokoro maksudnya jiwa, heart kan. Naka ni dalam hati. So kalau korang bagi dekat awet korang ke, dekat isteri ke, dekat husband ke kan, dia sangat deep lah. Lagu ni kalau saya rasa tak semestinya. Dekat family pun sebenarnya boleh bagi juga sebenarnya lagu ni. Okay, so saya rasa untuk lirik ni dia sampai sini saja. Yes, sampai sini saja. So mungkin sama-sama kita boleh dengar lagu ni sambil tengok lirik lagu. Okay. Dan saya rasa lirik banyak yang deep kan. Nak translate maksud isyarat tu bila lah saya mampu begitu. Okey, tak apa, insya-Allah kita slow and steady. Sebab tu saya bagi topik malam ni bedah lirik, sebab saya nak cakap dalam lirik ni, dalam lirik lagu ni korang boleh belajar banyak benda. Contohnya belajar perkataan baru, belajar kenapa form dia jadi macam ni. Sebab kalau anda nak baca buku cerita ke,
drama tu dia macam alah susah sebutan dia macam ni pun korang tak tahu, betul tak? Tapi bila dengar lagu, korang boleh tengok lirik sambil dengar lagu tu macam mana, betul tak? Okey, so apa kata kita sama-sama dengar lagu ni? Dengar lagu ni Sensei akan pasang sekali dengan dia punya lirik. So korang dengar dan tengok lirik dia macam mana. Boleh? Hai, jam minasan kite kudasai. 僕には戻りたい明日があるから僕にはまた会いたいあなたがいるから僕には言えてないありがとうばかりでまた会えたその時は覚悟していてよ朝まで何でもない日々がOkay, so best tak lagu ni? Saya rasa lagu ni slow lah untuk anda belajar bahasa Jepun. Dan saya harap boleh dengar lah boleh dengar lagu ni, boleh belajar lirik lagu ni kan. Okay, Abdul Salam tanya Sensei, kenapa ayat ni selalu terjemah bahasa Melayu macam tak sesusun? Memanglah tak sesusun. Kalau anda tahu basic bahasa Jepun, kita tahu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dia adalah subjek, verb, objek. Tapi dalam bahasa Jepun, dia subjek, objek, verb. SVO dengan SOV. Berbeza. Biasanya verb akan berada di belakang ayat untuk ayat bahasa Jepun. Tapi kalau bahasa Melayu ke ataupun English, ya kat belakang dia objek. Verb tu akan berada di tengah-tengah. Kalau korang perasan lirik sini, memang verb banyak kat belakang. Okay. So kita dengar lagi sekali. Boleh tak? Korang tak dengar lagu, kita dengar lagi sekali lagu ni sambil tengok lirik. Malam ni Sensei dah terangkan lirik dia. Lagu dia pendek je, seminit 10 saat macam tu. Dan korang boleh dengar ayat ni. Okay. Hai. Okay, desu. Jam minasan kite kudasai. 僕には戻りたい明日があるから僕にはまた会いたいあなたがいるから僕には言えてないありがとうばかりでまた会えたその時は覚悟していてよ朝まで何でもない日々がOkay, yang mau ichido kite kudasai lagi sekali, boleh tak? Sama-sama nyanyi, boleh tak?
Okey, so itu lirik lagu yang kita belajar pada malam ini. Okey, saya harap korang dapat belajar perkataan-perkataan baru dan juga orang cakap words-words baru dan cara-cara untuk cara-cara untuk buat ayat, insya-Allah. Basically untuk kita belajar bahasa Jepun ni, yang pertama kita kena biasakanlah dengan perkataan ayat tersebut, perkataan Jepun tersebut. Banyak dengar, macam salah satu cara untuk kita fasih ataupun cara cepat untuk belajar bahasa Jepun, banyak kali saya cakap adalah dengar lagu Jepun. So saya bawakan satu lagu Jepun kepada anda supaya senang korang nak belajar. Okey, so pada malam ini juga dah pukul 10 sebenarnya. Yes, dah pukul 10 live malam ni. Okey, kalau ada apa-apa soalan, korang boleh komen dekat bawah. Sensei akan baca komen anda. Dan malam ini juga Sensei nak share kepada anda satu benda ni. Sensei ada share semalam kepada yang join online class dan juga join buku first set. Okey, jika anda ada yang berminat nak belajar bahasa Jepun secara online, sebab sekarang ni ramai buat online PKP dan sebagainya, anda boleh belajar secara online dengan Cakap Jepun. Anda boleh pergi ke online.cakapjepun.com. Dekat sini kalau anda login page Cakap Jepun tu, anda akan dapat tengok free preview untuk online class. Hanya perlukan masuk nama, email dan detail. Sekejap, saya try buka kalau boleh tunjuk ke anda macam mana website tu. Sekejap, saya try buka. Okey, korang boleh pergi ke Safari. Korang kanan. Okey, guys. Okey, anda pergi dekat website Cakap Jepun, online.cakapjepun.com. Online.cakapjepun.com, masuk online.cakapjepun.com. Anda perlu masukkan nama, email, nombor telefon dan special code. Special code ni korang boleh tulis live CJ. Macam malam ni live, tulis je live CJ. Masukkan nama live CJ dengan kod live CJ. Dan anda lepas tu akan dapat satu email untuk akses kepada free preview. Dekat situ anda boleh tengok dua video sebenarnya. Ni video online class ni macam mana, Sensei ajar online class ni macam mana. Dan kalau nak tengok dia punya lesson plan pun, anda boleh download lesson plan dekat sini. Lepas tu anda kalau nak tahu lagi detail, anda boleh tekan je saya nak detail CJWA ni, dan anda boleh tengok macam mana kelas online ni dijalankan lah sebenarnya. So sebab ramai tanya Sensei tak ada kelas online ke macam mana. So kalau korang nak belajar secara online, boleh pergi dekat website online.cakapjepun. Lepas tu boleh belajar bahasa Jepun secara online. Sebab yang bestnya, sebab ramai tanya Sensei tak nak buat kelas dekat JB ke, tak nak buat kelas dekat Penang ke sebagainya. Sensei nak sangat, tapi kadang-kadang tak ramai sangat, and then kekangan masa juga, dan lepas tu nak cari student dan sebagainya. Anda boleh juga belajar secara online. Anda pergi kepada online.cakapjepun.com. Kalau ada sebarang masalah ataupun nak tanya dengan lebih lanjut lagi mengenai online kelas ni, anda boleh call ataupun WhatsApp nombor telefon 016-8811-048. Tim Cakap Jepun akan bantu anda bagaimana cara untuk belajar ataupun tengok online kelas ni. Tak perlu just masuk je login dan tengok macam mana kelas online ni dijalankan. Okey, so Sensei rasa malam ni ini saja untuk malam ni. Ini saja. Okey, Sensei malam ni untuk online kelas, untuk kita punya kelas pada malam ini, bedah lirik bahasa Jepun di sini saja. Jika anda ada apa-apa sebarang soalan, boleh je PM Sensei dekat Facebook. InsyaAllah Sensei akan jawab soalan anda lepas ni. Dan kalau ada apa-apa pertanyaan untuk bahasa Jepun ataupun komen ataupun feedback dan bagi dekat Cakap Jepun, boleh DM Sensei, boleh PM Sensei. Boleh tahu mungkin minggu depan kita nak mungkin next session bukan minggu depan lah. Kalau setiap minggu bedah lirik susah juga kan. Korang boleh bagi contoh-contoh lagu ataupun lagu ataupun perkara yang kita nak kupas. InsyaAllah next session Sensei akan bedah lagi lirik. Best ke tak bedah lirik ni? Ke macam alah Sensei masuk grammar lah, susah lah nak faham. Kalau susah Sensei tak buat lagi. Kalau nak Sensei akan buat lagi lepas ni. Okay, Afnan, kenapa Sensei tak translatekan ke bahasa Melayu? Ya Allah. Okey, kenapa Sensei tak translatekan bahasa Melayu? Kenapa? Salah ke kalau Sensei translatekan ke bahasa Inggeris?
Okey, sebab tengok live ni ramainya ada juga yang orang Melayu, ada juga orang bukan Melayu yang tak faham bahasa Melayu. So Sensei translate kebanyakan buku-buku dekat luar pun mostly dalam bahasa Inggeris. So Sensei pun cubalah bagi maksud dan meaning dalam bahasa Inggeris, penerangan dalam bahasa Melayu untuk anda senang faham. Sebab kadang-kadang ada perkataan bahasa Jepun yang tak ada dalam bahasa Melayu. Dan ada juga perkataan bahasa Melayu tak ada dalam bahasa Jepun. Contohnya, Sensei bagi contoh kepada anda ya. Afnan, boleh tak terangkan Sensei apakah macam mana kita nak maksudkan damai? Damai. Cuba terangkan kepada Sensei damai itu macam mana? Kan susah nak terangkan kan? So bagi Sensei, Sensei rasa ada isu ke kalau Sensei terangkan dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris ni? Mungkinlah insya-Allah next lesson kita cuba translate benda ni dalam bahasa Melayu lah pula. Okay. So kalau ada proposal insya-Allah Sensei akan buat lagi untuk topik ini. Tapi tak adalah setiap minggu, kita akan buat mungkin sebulan sekali untuk topik bedah lirik bahasa Jepun. Dan insya-Allah minggu depan akan ada lagi live bersama dengan Cakap Jepun pukul 9 hari Isnin. So jangan lupa temu janji bersama Sensei juga pada minggu hadapan. Okay. So terima kasih kepada anda semua. Itu saja untuk malam ini. So malam ini Sensei tinggalkan anda dengan lagu yang baru belajar pada baru yang kita belajar tadi. Okay. So itu saja untuk malam ini. Jumpa anda minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, oyasumi nasai. Bye bye. 僕には戻りたい明日があるから僕にはまた会いたいあなたがいるから僕には言えてないありがとうばかりでまた会えたその時は覚悟していてよ朝まで何でもない日々が僕には戻りたい明日があるから僕にはまた会いたいあなたがいるから僕には言えてないありがとうばかりでまた会えたその時は覚悟していてよ朝まで何でもない日々がな
ありがとう